Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Panasonic bukanlah satu jenama yang asing dalam industri barangan elektrikal dekat Malaysia ini. Tetapi walau bagaimanapun, aku rasa masih ramai yang tak mengetahui bahawa Panasonic juga antara jenama yang memproducekan ataupun menghasilkan headphone berkualiti untuk para pendengar audio sekalian. Jadi itu yang kita nak bawakan dalam video kali ini, di mana aku ada dua pasang headphone yang ada kat atas meja aku ni, iaitu Panasonic RBM300B dan juga Panasonic RBM500B ini. Jadi kalau korang nak tahu apa yang menarik tentang kedua-dua pasang headphone ini, tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So, ini adalah kedua-dua headphone tersebut dan aku dah gunakan kedua-dua headphone ini lebih kurang 1 minggu plus dan apa aku boleh katakan penawaran yang ada pada kedua-dua headphone ini dengan tanda harga dia memang sangat-sangat berbaloi-baloi. Dan suka untuk aku nyatakan bahawa kedua-dua headphone ini sebenarnya dia berkongsi kebanyakan perkara yang sama, tetapi adalah dia punya perbezaan-perbezaan yang aku akan ceritakan lebih lanjut dalam video kali ini. Dan dari segi harga pula, untuk model M300B ni korang boleh dapatkan dengan tanda harga RM395. Manakala untuk model M500B ni korang boleh dapatkan dengan tanda harga RM457. Dan suka untuk aku nyatakan bahawa please tanam dalam harga tersebut. Sebab apa? Aku tak nak korang bandingkan kedua headphone ini dengan headphone lain yang lebih mahal yang ada kat pasaran sana. Sebab apa? Aku sure korang akan mula nak bandingkan sekarang. Just please bear in mind, ini adalah headphone yang ditawarkan pada bawah RM500. Jadi jom kita ke ulasan aku. So, first thing first, dari segi unboxing experience, di mana kedua-dua unboxing experience untuk model ini adalah sama sahaja. Di mana di dalam kotak korang akan mendapat sepasang headphone, korang akan mendapat manual, korang akan mendapat Type A kepada Type C, korang akan mendapat auxiliary cable. Itu sahaja, kedua-duanya adalah sama sahaja. Now, jom kita berbicara pasal design pula. Sebab apa? Macam korang nampak, kedua-dua headphone ini berkongsi design yang lebih kurang sama dengan perbezaan yang memang sangat-sangat minimal. Di mana kedua-dua headphone ini diperbuat daripada material jenis plastik dengan penawaran dua warna, iaitu warna hitam dan juga warna sand beige. Yang aku ni adalah berwarna sand beige, dia adalah seakan-akan warna krim kekelabuan macam tu. So, dari segi kategori headphone, aku boleh consider ia sebagai semi open back punya headphone. Sebab apa? Walaupun dia mempunyai bukaan dekat belakang ni, tetapi tidaklah terlampau besar. Dia hampir menutup tetapi still ada bukaan. Manakala dari segi dia punya jenis ear cup itu sendiri, kalau korang nampak dia adalah jenis on ear. Dan dari segi earpad itu sendiri adalah dari segi berbentuk bulat. Dan dari segi ear cup ni, kalau korang nampak dia boleh adjustable untuk kesesuaian kepala korang. So, dia memang sangat-sangat selesa dan sangat-sangat mudah untuk dilaras. Dari segi headband ni, ia dibuat daripada material dari segi besi, di mana korang boleh adjustkan. Kalau korang nampak macam ni, korang boleh adjustkan. Ini adalah maximum length dia, korang boleh adjustkan untuk kesesuaian saiz kepala masing-masing. Cumanya, ia tidak boleh dilipat untuk portability. So, kalau korang nak simpan dalam beg untuk lebih compact, korang tak boleh lipatkan macam kebanyakan headphone di luar sana. So, dia hanya boleh laras untuk panjang atau pendekkan sahaja. Itu sahaja. Manakala dari segi earpads pula, dari segi dia punya jenis earpads ataupun teknologi earpads dia, so far tak ada info lanjut dekat website mereka. Tetapi senang untuk aku katakan bahawa untuk model M300B ni, dia punya earpads ni adalah sangat-sangat biasa. Di mana kalau korang nampak bila korang tekan ni, dia sangat-sangat biasalah. Dia macam span biasa. Manakala untuk M500B ni, dia seolah-olah seperti memory foam. Kalau korang tekan, dia akan lambat untuk membentuk semula tau. So, ini adalah memang sangat-sangat lembut, sangat-sangat selesa di telinga. Dari segi keselesaan, ini adalah aku punya choice. Dari segi berat pula, apa aku boleh katakan, ini adalah sepasang ataupun dua pasang headphone yang memang sangat-sangat ringan compared to the others. Tetapi tidaklah ringan bermaksud murah. Dia adalah ringan untuk cukup selesa dipakai dalam jangka masa yang lebih panjang. So, sekarang berbicara pasal function button. Di mana untuk pengetahuan korang, kedua-dua pasang headphone ni tidak mempunyai apa-apa touch gesture. Dia hanya mempunyai butang di bahagian sebelah kanan ear cup itu saja. Di mana untuk kedua-dua headphone ini dia mempunyai butang yang sedikit berbeza, tetapi agak lebih kurang sama. Di mana untuk model M300B ni, di mana kalau korang boleh nampak di bahagian sisi bawah untuk ear cup sebelah kanan, di mana terdapatnya beberapa function button. Di mana kalau korang nampak di tengah-tengah terdapatnya on off button, di kiri dan kanan terdapatnya volume rocker up and down, dan dia juga merangkap sebagai skip track ataupun backward korang punya track. Seterusnya terdapatnya port pengecasan jenis Type C, dan last but not least terdapatnya satu slider button untuk korang on atau off kan dia punya deep bass function dia.
Jadi itu adalah untuk ear cup sebelah kanan untuk model M300B ini. Manakala untuk ear cup sebelah kiri hanya terdapatnya satu bicu audio 3.5mm headphone jack jika korang berminat untuk memasang secara wire. Manakala untuk model M500B ni, dari segi dia punya function button dia ada sedikit saja perubahan, di mana dari segi yang asas adalah sama, dia mempunyai on off button, dia mempunyai volume rocker up and down yang merangkap juga sebagai skip track dan juga untuk backward dengan korang punya track. Lepas tu terdapatnya dia punya port pengecasan jenis Type-C yang sama, tetapi untuk yang ini dia mempunyai toggle untuk korang nak tingkatkan atau untuk korang nak rendahkan dia punya bass reactor dia, yang aku akan ceritakan lebih lanjut sekejap lagi. Di sebelah kiri sama saja terdapatnya satu bicu audio 3.5mm headphone jack. Dari segi button ni, dari segi pengalaman menekan, apa aku boleh katakan button ni ada pada kedua-dua model ni adalah sangat-sangat clicky. Cumanya apa aku boleh komplain adalah dari segi dia punya button dia adalah sangat-sangat rata ataupun sangat-sangat flush. Di mana bila korang pakai dekat kepala, bila korang just nak tekan-tekan tanpa melihat, korang akan teraba-raba sikit dan kebarangkalian untuk korang tersalah tekan tu adalah tinggi. So korang perlu lebih lama memakai untuk korang membiasakan dekat mana button placement dia tersebut. Dari segi spesifikasi, seperti yang tertera dekat skrin korang, tetapi secara rumusannya dia mempunyai 40mm neodymium punya driver. Dia support untuk Bluetooth 5.0. Dia juga mempunyai bicu audio untuk korang pasangkan wire jika perlu. Dia mempunyai port pengecasan jenis Type-C yang support untuk fast charging, di mana kalau korang charge dalam masa 15 minit saja, korang boleh mendapatkan playback time sekitar 90 minit. So memang sangat-sangat pantas. Dan overall dari segi penggunaan bateri, Panasonic claim bahawa untuk model M300B korang boleh gunakan sampai ke 50 jam. Manakala untuk model M500B korang akan boleh gunakan sekitar 30 jam due to mungkin dia punya bass reactor tersebut. Dan so far tiada apa-apa IP rating dan tiada apa-apa ANC ataupun noise cancellation punya function, which is bagi aku agak normal untuk headphone dalam kelas harga tersebut. Now berbicara pasal audio experience, first thing first, disclaimer, I'm not a audio person. Aku bukan seorang audio tech, audiophile ke. Aku hanyalah seorang pengguna headphone biasa yang hanya menggunakan headphone untuk mendengar lagu dekat Joox ataupun Spotify dan juga melayan movie dekat Netflix ataupun YouTube macam tu. So, please don't expect much lah. Itu adalah more kepada pendapat aku dari segi pengalaman pengguna biasa. So, dari segi audio experience, again, suka untuk aku nyatakan bahawa kedua-dua headphone ini, M300B ataupun M500B ni berkongsi karakter sound yang lebih kurang sama. Cumanya untuk M500B ni mempunyai bass reactor punya function yang aku akan ceritakan lebih lanjut sekejap lagi. So, bagaimanakah dia punya audio experience untuk kedua-dua peranti ini? Dari segi bass, apa aku boleh katakan dia punya bass memang sangat-sangat bassy. Memang cukup bassy untuk aku punya liking lah. Memang aku sangat-sangat impress. Dari segi mid, apa aku boleh katakan suara penyanyi, vokal penyanyi korang akan boleh dengar dengan jelas. Tak ada masalah, korang akan boleh dengar dengan jelas. Dari segi treble pula, apa aku boleh katakan dia punya treble adalah cukup tinggi tapi tidak terlampau tajam sampai mencucuk telinga korang. Apa aku boleh katakan dia punya treble tu korang boleh layan lah. Kalau lagu-lagu yang high pitch ke, high tone sikit kan, dia tak terlampau tajam, tapi korang masih lagi boleh enjoy the music. Dan overall, dari segi ketiga-tiga bahagian tersebut, apa aku boleh katakan dari segi dia punya bass, mid dan treble dia macam blend together well. Korang tak terasa salah satu tu melebihi salah satu yang lain. Memang sangat-sangat well tuned. Cumanya dari segi dia punya audio richness tu, kalau korang faham audio richness tu, susah untuk aku explain. Di mana bagi aku dia tak begitu tinggi, dia tak begitu rich dia punya audio tu, tetapi bagi aku ia agak normal lah untuk headphone dalam kelas harga yang ini. Dari segi sound separation, ini adalah satu benda yang memang aku sangat-sangat impress, sebab kebanyakan headphone dalam kelas harga yang sama aku akan dengar dia macam bunyi dia terlampau bercampur. Korang susah nak separatekan antara bunyi vokal, bunyi gitar, bunyi drum dan here and there. Tetapi untuk kedua-dua model ini, suka untuk aku katakan bahawa dari segi audio separation, korang boleh dengar dengan jelas lah bunyi penyanyi, bunyi drama, bunyi gitar punya string tu kan, korang boleh dengar satu persatu. Dia tak terlampau berkecamuk. Bunyi dia adalah terasing satu persatu tapi in the good way. Manakala dari segi soundstage, ini benda aku baru belajar. Soundstage, apa aku boleh katakan untuk kedua-dua headphone ni, dia punya soundstage dia adalah dekat tengah-tengah. Dia tak terlampau kecil, tapi dia tak terlampau luas. Dia adalah lebih kepada tengah-tengah tapi hampir ke kecil. Di mana dari segi pengalaman mendengar tu, korang akan dengar dia punya soundstage tu nampak lebih dekat lah. Nampak lebih dekat telinga korang. Seterusnya adalah dari segi dia punya kelantangan ataupun kekuatan volume of audio. Di mana itu adalah benda yang sangat-sangat aku impress juga tentang headphone ini. Di mana kalau sekadar korang nak dengar lagu pada volume 60% ke 70% memang tak ada masalah. Korang akan dapat melayan lagu dengan syok sekali. Kepala korang dah boleh angguk-angguk sikit. Cumanya disebabkan kekurangan ANC pada headphone ini, pada level tersebut korang boleh ataupun senang untuk mendengar hingga di luar tau. Jadi kalau korang berada dalam kereta ke, berada dekat train station ke, mendengar pada kadar 60 ke 70% sudah cukup lantang, tetapi korang akan mula mendengar hingga di luar.
So aku advise kalau just nak melayan dan tak nak mendengar hingar, mungkin korang akan lebih selesa pada kadar 80 ke 90% punya level of volume. Manakala dari segi quality mikrofon, aku ada membuat beberapa panggilan. Para penerima mengatakan bahawa dari segi kejelasan suara tu ada. Suara dapat ditangkap, dapat didengar dengan jelas. Cumanya kalau boleh dikatakan dia punya bunyi mikrofon tu adalah kurang kuat. Itu saja. Jelas tetapi kurang kuat. Now, dari segi perbezaan teknologi atau features audio yang ada antara kedua-dua model ini. So, daripada awal tadi aku mention bahawa untuk model M500B ni dia mempunyai fungsi yang dipanggil sebagai bass reactor. So, apa sebenarnya bass reactor ni? So, secara mudahnya, aku boleh rumuskan bahawa bass reactor ni dia macam, kalau korang boleh imagine, subwoofer, siapa yang ada subwoofer kat rumah, korang boleh pergi kat subwoofer korang sekarang. Korang on kan, korang pasang lagu bass sikit kan, korang kuatkan sikit, korang akan dapati bahawa subwoofer tu akan bergetar kan, macam zzz, zzz, zzz. Dia macam bergetar lah. Korang pegang pun korang akan rasa macam vibration dekat subwoofer tersebut. Itulah sebenarnya benda yang diimplementationkan oleh Panasonic di dalam model M500B ni. Di mana bila korang pakai dekat telinga, contoh macam aku pakai sekarang, bila aku turns on kan dia punya bass reactor tu, aku naikkan daripada level paling tinggi, aku akan mula merasai getaran dekat kedua-dua ear cup kiri dan kanan. Di mana semakin kuat korang levelkan dia punya bass reactor, semakin kuat dia punya getaran. Semakin punchy dia punya lagu tu, semakin kuat dia punya getaran. Di mana apa aku boleh katakan dari segi perubahan bass antara ada bass reactor dan tak ada bass reactor ni, aku boleh katakan dia punya peningkatan tu ada, tapi tak terlampau tremendous. Tetapi kewujudan getaran tersebut, getaran subwoofer tersebut dekat telinga korang, membuatkan seolah-olah korang berada dekat dunia lain ataupun menggunakan headphone dalam level yang lain. Tiba-tiba korang rasa macam, ini adalah satu pengalaman yang baru. Membuatkan apabila korang kembali kepada headphone tanpa bass reactor, korang akan mula macam tercari-cari tau. Macam headphone lain ni tak syok, dia tak ada macam haptik tau. Macam haptik kat telinga korang macam zup, 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 zup. Bila ada bunyi drum tu, dia zup, zup, zup. Memang sangat-sangat layan. Overall, apa aku boleh katakan dengan kewujudan kedua-dua headphone ini, iaitu Panasonic M300B dan juga Panasonic M500B ni, dia membawa satu erti baru dalam dunia headphone mampu milik. Di mana apa aku boleh katakan overall, kedua-dua headphone ni mempunyai build quality yang bagus, mempunyai design yang memang sangat-sangat mainstream yang bagus, mempunyai audio quality yang bagus, mempunyai teknologi bass reactor bagi model 500B ni yang memang sangat-sangat lain daripada lain, tetapi dengan penawaran yang sangat-sangat mampu milik. So guys, thank you for watching. Kalau korang suka video macam ni, korang boleh klik butang subscribe dekat bawah, butang loceng kat sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.